Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how my heart will go. Lagu dendangan penyanyi asal Celine Dion bertajuk My Heart Will Go On menerusi filem Titanic pada tahun 1997. Filem ini bukan saja terkenal ataupun popular di barat tetapi juga di seluruh dunia dengan kutipan jualan tiket sebanyak 8.8 bilion ringgit Malaysia. Bertemu kita dalam slot muzik barat versus muzik ataupun budaya popular. Hari ini saya akan kongsikan pengaruh muzik barat kepada budaya di sesuatu negara ataupun masyarakat. Saya Zurida Hashim, mohon untuk doktor dan rakan-rakan kekal setia sehingga ke akhir sesi ini. Terlebih dahulu, mari kita lihat apa yang saya nak kongsikan. Dimulakan dengan pengenalan, seterusnya tentang muzik barat di Malaysia, impak muzik barat itu sendiri dan kesimpulan. Menurut Muhammad Zain dan Nik Hassan Shuhaimi 2010, budaya adalah satu set khas kerohanian, kebendaan, intelektual dan ciri emosi masyarakat atau kelompok sosial. Budaya ini menggalakkan seni dan sastra, gaya hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi dan kepercayaan. Budaya ini wujud dalam bentuk nyata iaitu bentuk kebendaan seperti pakaian, rumah dan hiasan. Manakala budaya dalam bentuk tidak nyata adalah bahasa, sistem kepercayaan, tarian dan muzik. Kita lihat pula apa yang didefinisikan sebagai budaya popular. Menurut LAL 2000, budaya popular adalah satu artifak dan gaya ekspresi manusia yang berkembang daripada kreativiti orang kebanyakan dan beredar dalam kalangan orang ramai menurut minat, kecenderungan dan selera mereka. Menurut FIS 1995 dalam Ibrahim 2007 menyatakan, popular culture is made by the people, not produced by the culture industry. Popular culture is made by the people at the interface between the products of the culture industries and everyday life. Popular culture is made by the people, not imposed upon them. It stems from within, from below and not from above. Apa pula yang dimaksudkan dengan muzik? Menurut Nur Syafawati dan Fuziah 2010, muzik adalah sebahagian daripada kehidupan yang menggambarkan budaya, bangsa dan penyalur sikap, perasaan serta kisah kehidupan dalam masyarakat. Menurut Adil Johan 2018 pula, muzik popular adalah satu ekspresi budaya yang mencerminkan amalan-amalan dan interaksi harian sesuatu masyarakat. Dan muzik barat pula adalah menurut Ayu Pertiwi 2014, muzik barat adalah muzik yang mendapat pengaruh dari negara barat. Apabila kita berkongsi atau bercerita tentang budaya barat, suka untuk saya kongsi mengenai teori imperialisme budaya. Teori ini mengatakan bahawa negara barat mendominasi media di negara dunia ketiga sehingga menimbulkan kesan yang besar dan mempengaruhi budaya di negara dunia ketiga. Doktor dan rakan-rakan, kumpulan The Beatles
sangat popular pada zaman dahulu, pada masa lalu, dan sehingga kini lagu-lagunya evergreen. Ya. Kalau kita lihat pengaruh daripada kumpulan ini, sangat memberi impak atau kesan. Contohnya di Malaysia, lihat gaya penampilannya, gaya pakaiannya, gaya rambutnya. Ya. Kita lihat pula perkembangan ataupun bagaimana wujudnya kehadiran muzik barat di Malaysia. Pengaruh muzik barat di Malaysia ini mula bertapak dan mengukuh apabila orang-orang Inggeris memerintah tanah Melayu. Ya. Muzik barat ini diajar secara formal di sekolah, secara langsung atau tidak langsung. Menerusi muzik barat ini diberi pendedahan berdasarkan kepada ataupun melalui bidang pendidikan atau media massa, iaitu khususnya radio. Dengan hadirnya muzik barat ini, irama barat seperti tango, rumba, cha-cha, twist, agogo, jazz, waltz dan slow rock menggantikan rentak Melayu asli. Doktor dan rakan-rakan, kita lihat apa impak muzik barat itu kepada masyarakat di sesebuah negara. Ya. Okey, yang pertama adalah kewujudan muzik kontemporari. Di Malaysia misalnya, kita ada muzik Melayu asli, ya, yang terkenal dengan kesopanannya, dengan liuk lentuknya. Tetapi apabila hadirnya muzik barat ini, ianya mewujudkan muzik kontemporari. Salah satu penyanyi yang maksud saya yang bersuara soprano dan muziknya ataupun lagu-lagunya berdasarkan pada muzik kontemporari adalah Ning Baizura. Ya. Sayang kehadiranmu di sisi, indah dan bererti, menyinari hidupku kini. Diri tidak kekosongan lagi. Dengan kewujudan muzik kontemporari ini, ianya tidak berpaksi kepada nilai-nilai budaya tempatan. Menurut Tony Michel 1996, muzik barat ini merupakan satu bentuk penjajahan budaya barat yang mengurangkan ciri keaslian dan keindahan penyataan muzik tempatan kepada satu bentuk produk komersial yang memberi penekanan kepada pasaran antarabangsa, khususnya Amerika dan Eropah. Di sini kita boleh lihat, ya, wujudnya penjajahan budaya barat itu dikurangkan ciri-ciri keaslian, sopan santun, liuk lentuk, lemah gemalai yang ada pada muzik Malaysia itu sendiri misalnya, dan berubah kepada satu bentuk yang beri penekanan kepada profit oriented ataupun keuntungannya, pasaran antarabangsa. Di Malaysia sendiri, kita lihat beberapa rancangan hiburan yang ada di stesen televisyen meniru ataupun mengikut gaya program hiburan di barat, ya, di luar negara, iaitu seperti rancangan Malaysian Idol di TV8, Audition dan Who Will Win di NTV 7 dan Akademi Fantasia di Astro Ria. Doktor dan rakan-rakan, gambar yang sedang dilihat ini adalah kumpulan slang. Kumpulan slang ini ditubuhkan pada tahun 1983 di Indonesia berdasarkan kepada pengaruh muzik barat. Ya. Kumpulan slang ini pada mulanya menamakan diri mereka sebagai Red Evil, tetapi kemudiannya bertukar kepada slang. Slang adalah maknanya di dalam bahasa Indonesia adalah budak-budak lelaki. Dan kumpulan ini pernah dijemput untuk membuat persembahan di Jakarta International Java Jazz Festival
pada tahun 2009, ya, bukan mudah untuk diberi penghormatan atau diberi peluang untuk mempersembahkan muzik ataupun nyanyian di festival ini, ya. Gaya hidup slang. Seperti yang saya maklumkan tadi, muzik kumpulan rock ini, iaitu kumpulan slang ini wujud pada tahun 1983, ya. Selepas wujudnya kumpulan rock ini, ianya memberi satu simbol identiti kepada gaya hidup slankers. Slankers ini merujuk kepada peminat ataupun follower kepada kumpulan slang ini, ya. Kumpulan slang ini dikaitkan dengan gaya ataupun aktiviti hidup yang tidak sihat, iaitu terlibat dengan dadah dan alkohol, dan penampilannya dikatakan serabai dan comot. Seterusnya kita lihat impak muzik barat itu sendiri, ya. Kalau tadi saya katakan kumpulan slang ini telah memberikan satu impak ataupun kesan gaya hidup yang negatif kepada pengikut-pengikutnya, yang mana mudah ataupun pengikutnya akan taksub, boleh saya kata, ataupun fanatik terhadap gaya hidup yang dipaparkan oleh kumpulan ini. Walau bagaimanapun, kumpulan ini telah berubah kepada uh, gejala ataupun daripada gejala aktiviti yang tidak sihat tadi kepada uh, gaya hidup yang positif. Dengan itu, kumpulan ini telah mewujudkan budaya PLUR ataupun PLUR, iaitu Peace, Love, Unity dan Respect. Ya. Dengan adanya ataupun dengan lahirnya budaya keamanan, kasih sayang, penyatuan dan hormat menghormati oleh kumpulan slang ini, secara automatik pengikut ataupun follower peminat kumpulan slang ini juga berubah kepada gaya hidup yang lebih positif. Doktor dan rakan-rakan, secara ringkasnya, kita lihat kewujudan muzik barat memberi pengaruh yang sangat besar kepada muzik tempatan. Ini jelas boleh dilihat dengan terhasilnya muzik contemporary. Gaya hidup barat meliputi ruang lingkup sosial, pemakaian dan penampilan. Yang kedua, imej negatif budaya barat boleh bertukar menjadi positif. Di sini saya nak tekankan bahawa tidak semestinya imej negatif budaya barat yang kita ikuti itu akan berterusan menjadi negatif. Ianya terpulang kepada diri kita, bagaimana kita, maksud saya, kita boleh berfikir. Kalau kita merasakan kalau kita pada mulanya mengikuti gaya hidup barat yang agak keterlaluan, agak kebaratan, jadi tidak semestinya kita terus ataupun kita berterusan mengikut gaya hidup tersebut. Kita perlu berfikir. Yang ketiga, menurut Dinda Larasati 2018, globalisasi tidak hanya terjadi pada bidang ekonomi dan politik tetapi juga aspek budaya. Dan akhir sekali, kewujudan homogenisasi dan konvergensi. Sekian saja dari saya. Terima kasih dan jumpa lagi.